Saudara dengar balik apa saudara berkata, ya, dan fikir. Semasa pandemik yang lalu, mufti-mufti semua kata cucuk. Apakah saudara cucuk? Saya tidak. Kenapa? Kerana saya tahu juga beberapa fakta lain. Saya pernah berguru dan sekarang pun saya berguru, ramai guru, ramai tempat. Kita mesti tahu bahawa hanya ikut guru-guru saja tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Ya? Imam Syafi'i pun kata, kalau awak jumpa fakta yang lebih tepat, awak buang fakta saya. Saya kaji, maaflah, kerana bukan saya nak tunjuk pantai, tapi saya ni mesti kajilah. Saya habiskan masa yang banyak membaca, mencari sumber, bertanya dengan ustaz-ustaz. Tetapi kita mesti sikap kita terhadap Allah ni dalam Quran, ya. Bila Allah kata minta dari daku niscaya aku kurniakan. Bila aku susah tak ada rezeki, saya tak ada minta lah dengan ustaz-ustaz, pergilah minta, ya, petunjuk. Akhirnya Allah kata minta dari daku niscaya aku kurniakan. Saya sujud, saya minta ketika sujud banyak perkara, kerana saya tahu kalau minta dari lain Allah tak reda. Bila nak petunjuk, Allah dah istihadah, ini a'lamu ma la ta'lamu, hanya aku tahu kamu tak tahu. Allah istihar, alamat insan bil qalam, mengajar manusia dengan pena, dengan alat. Alamat insan ma lam ya'lam, dan mengajar dia apa dia tak tahu. Jadi apa saya tahu? Asbab melalui orang, melalui keadaan, tapi kita tahu daripada Allah. Yang memesong itu daripada syaitan. Ar-Rahman alamal Quran. Allah ini, dia yang mengajar Quran, bukan ustaz dan pendeta. Tidak ada hadis yang sedemikian. Dan boleh tanya dengan ustaz, siapa sebenarnya berikan kita ilmu? Dalam ayat kursi, ilmihi bil masya, dengan kehendak dia. Jadi bila saya susah, saya sujud, saya minta dengan Allah. Allah kurniakan. Saya ajak anak-anak saya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Benar bila kita ikut, salah bila kita tak ikut. Ini pengalaman saya. Saya hormati pengalaman saudara, ya. Saya hamba Allah, saya tak tahu apa akan berlaku pada saya esok. Kalau Nabi tak tahu, takkan saya tahu. Bila surah Al-Anbiya ayat 35 ke, tak silap saya ke, saya selalu silap, betulkan saya, di mana Allah berfirman, semua Nabi sebelum kamu dah mati, dan bila kamu mati kelak, kamu Nabi pun akan mati. Bagaimana mereka ini, yang dakwa macam-macam kan. Jadi kita kena periksa balik dengan ayat Allah. Bila Allah sebut Malik Yaumiddin, dia menghisap pada hari perbicaraan, kita kena yakin betul. Kerana agama saya dulu yakin dengan pendeta, yakin dengan alim ulama saya, ustaz saya, father saya, brother saya. Walaupun Bible tu Nabi Isa tak pernah kata dia anak Tuhan. Dia kata I'm son of man, anak insan, anak Adam. Tapi kita takut dengan, akhirnya saya berani, saya soalkan pendeta, soalkan ulama. Akhirnya saya jumpa, Allah bagi hidayah, saya jumpa Quran, saya memeluk Islam, alhamdulillah, ya. Jadi sama juga bila dah tahu Fatihah, Masya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami sembah, sujud, beribadat kepada, menghambakan diri kepada, turuti, menyerah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami minta tolong. Jangan minta tolong dengan sesiapa yang lain. Yang lain tu asbab. Ini guru sufi saya beritahu, siapa tolong kamu, ya asbab, kamu terima kasih, tapi dalam hati kamu kembali kepada hakikat Allah yang memberi. Supaya kita tak benci kat orang, tak nak balas dendam. Kadang-kadang asbab orang anyanya kita menjadi asbab bagi rezeki. Dulu saya gaji 8,000, orang fitnah saya kena buang dari bank bumi ke apa ke, akhir pos Malaysia bagi saya 50,000 sebulan. Ini cerita benar. Tapi saya dah, ini tak apa, ini semua orang ada pengalaman tu, bukan saya seorang. Saya selalu tanya orang, macam mana awak berjaya? Rupanya dulu dia keluar jalan Allah, dia tabligh, dia kena halau orang tahun 70-an lah, misalan 80-an. Jadi ihdinas siratal mustaqim, Masya Allah, hanya engkau kami minta, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jadi sekarang ini soal petunjuk kan, tanya dengan Allah, tanya dengan ustaz,
Tapi malam ini, solat, bangun malam, angkat tangan, hadap Allah. Wajhatu wajhi rabbi a'la, kan? Tanya Allah, tunjuklah saya kebenaran. Apa yang si Cina Apek ni cakap, tak kisah. Tunjuklah kebenaran. Apa hadis ni betul ke tidak. Lepas tu lihatlah. Kerana kita selama ni tak minta, kita tak tahu. Saya yakin dengan Allah ni. Jangan soalannya timbul, kamu yakin dengan Allah tidak. Tapi orang tegur ke apa ke, saya kan beginilah, saya akan berbicara lah. Saya tak ada, kerana kita tahu semua kepada Allah. Kamu tak ada benda nak bangga lah. Cuma masalah ni, kita sekarang percaya sesuatu yang tak ada dalam Quran. Ya, you cakap hadis. Ada hadis palsu. Ada hadis yang dipalsukan sanad dia. Palsu matan dia. Banyak. Kalau kamu Google saja. Hadis palsu yang masuk dalam hadis yang ulama' sendiri soalkan. Yang masuk dalam Sahih Bukhari. Banyak. Bukan satu dua. Dan saya kaji tadi. Tapi tak dibincangkan lah. Pasal mungkin orang biasa tak faham ke apa kan. Tapi kita bukan orang biasa dah. Kita boleh berkomunikasi. Kita boleh pergi mana-mana masjid ni. Saya kat Putrajaya banyak masjid. Saya selalu, kita pergi, saya dengar. Tapi kan tajwid lah, belajar benda fiqah lah. Bila saya ada peluang, saya akan tanya soalan yang lebih mendalam lah kan. Dan boleh Google Dr. Mazhar, apa pendirian dia. Azhar Idrus pun ada jawab. Ya. Kita kena perhati, kita kena lebih tajam. Kita bukan orang awam sangat lah. Kerana kita nak tahu. Saudara yang tulis ini bermakna saya anggap saudara lebih mengetahui. Ya. Okey, terima kasih. Waktu member pun boleh jumpa saya. Saya di precinct ni, Tasik Putrajaya, setiap pagi selang hari cuba exercise, siapkan badan. Saya kerja komputer. Jumpa saya bab komputer, bab pendidikan, bab diet, berpuasa, bab fikir, bab falsafah. Saya minat. Tapi ialah susah saya nak cari rujukan lah. Ada orang kata universiti ini ada, profesor ni ada. Saya pergi carilah semua ni jenis upahan, bukan dia ada masa kan. Macam saya ni, saya kaji ini sukarela. Tapi tunjuklah saya satu ayat, mari kita bincang ya. Bawa ustaz. Saya ada ustaz-ustaz rujukan juga, saya boleh namakan ya. Saya dah sebutlah nama-nama mereka yang lepas. Tapi saya akan ubah pendirian saya apabila ada fakta yang dia boleh menjawab pelbagai ayat yang kita lontarkan tadi itu ya. Jadi saya minta maaf kalau saya mungkin tak memberikan keterangan dengan lebih elok lah. Saya bukan orang pakar berpemidatu sastra lah ya. Saya cuma timbulkan soalan. Dan saya masuk banyak grup cuba tarik saya, tapi saya tolak lah. Ada berapa grup saya tolak kerana saya tengok amalan dia, akhlak dia. Kadang saya tengok mereka menunggang. Kita tahu kalau seorang tu menunggang ya. Saya campur dengan tafiz. Banyak. Saya lah di Sabah, di Cambodia, di Vietnam saya. Kita musafir, kita bertemu ramai pengalaman seluruh dunia. Saya memang sentiasa minta ke Allah tunjuklah saya ilmu, keterangan bagi saya faham. Kerana Allah kata takutlah aku bagi engkau furqan. Ini Syekh Sufi yang sedarkan saya, dia beritahu saya. Jadi banyak dan dia ajarlah hafaz Buya Syakur. Orang kata pergi jumpa Buya Syakur. Memang saya nak pergi jumpa Buya Syakur, tapi kita tonton habis dulu video-video dia, faham yang pokok-pokok dia, bincang dulu ya. Saya nak pergi sekali ke Jakarta jumpa itu Syekh Qurash Shihab ya. Malaysia pun saya memang nak jumpa Dr. Mazhar, kerana saya anggap dia yang paling alim dalam soal ni. Banyak ustaz-ustaz lain dia yang ada persoalkan itu vaksin bila ayah dia, ibu dia ada mudarat lah, tak tahu ada kena-mengena, wallahualam. Tapi KKM tak benarkan kita soal, tak boleh. Jadi mari kita cari ustaz yang tahu perkara ini. Ustaz ni Auni, bila masa pandemik tiba dia senyap mengangkat Penang ke apa, saya nak cari dia balik, tanya dia. Ni bila saya bertemu Puan Zahra Sulaiman yang penyelidik tentang Bani Keturah semua, saya tanya dan ada klip saya, boleh tengok sebulan yang lepas. Dia jawab dengan baik semua. Jadi alhamdulillah kita ada orang alim ya. Dan jangan ambil gambaran saya menolak ya. Tidak, saya dah terangkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.